Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk makmal 8 kita akan uh, design kita akan reka bentuk kita punya PCB berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan pada arahan di lab 8. Jadi kita dah buat pada lab 7 iaitu kita punya schematic. Okey, kalau kita pergi pada Eagle, okey, yang kita dah buat ni sebelum ni, okey. Sini kita dah buat library, kita dah ada BOM dan kita tengok pada schematic. Okay. Kita terus double click pada kita punya schematic dan akan keluarlah paparan ni, paparan yang kita dah buat minggu lepas. Jadi kalau kita lihat di sini adalah kita punya komponen yang kita dah buat minggu lepas. Okay, saya susun semula. Dan komponen ni tak perlulah kita design semula, tak perlu. Sebab daripada sini kita nak design ni kita punya PCB. Jadi kita onkan dulu kita punya grid. Sini ada grid, atas sini ada grid. Onkan dahulu untuk dapatkan dia punya grid lah. Jadi untuk memudahkan kita punya reka bentuk PCB ni, kita terus pergi pada PCB. Jadi kat mana PCB? Kat sini lah. Sini ada generate switch to board. Jadi kita klik sahaja. Okey, di sini bermaksud tak ada lagi dia punya board ni. Kita klik yes dan akan keluarlah kita punya design default PCB. First, mula-mula sekali kita onkan kita punya grid. Okay, grid ni biasanya dalam mil sama ada nak on atau off. Kalau kita onkan, kita boleh tukar mil kepada mm boleh. Okay, ataupun kepada dalam inci boleh, terpulang. Okay, jadi kita tukar pada mil. Jadi satu grid lebih kurang 50 mil. Jadi kita nak buat, kalau daripada segi kita punya spesifikasi pada makmal 8, dia nak 2000 mil kali 2000 mil. Bermaksud kita punya saiz tu adalah 2 inci kali 2 inci, kerana 1000 mil bersama dengan 1 inci. Jadi kita kalau nak lebih mudah okay, kita boleh movekan saja yang ni. Kalau nak mudah lah, okay, tak apa, kita ubah dahulu. Jadi klik pada yang hujung sini, okay, ataupun pada I ni. Ni kalau kita nak mudah, kita boleh alihkan lah, tapi ni tak precise lah, tak tepat. Okay, pergi pada I yang sini, klik sekali pada sebelah atas, klik sekali. Ni akan ada dia punya line. Dia line ni, properties ni tukar menjadi mil, iaitu pada 2000 mil. 2000. Dan kalau tengok, ni adalah pada layer dimension. Nanti layer akan saya terangkan nanti apa itu layer. Ni layer dimension adalah untuk size kita punya PCB 2000. Jadi dia akan ada ni lah, akan terpotong kepada 2000 mil. Dan kalau kita scroll, okay, pada hujung sini, okay, yang hujung sini, ini tukarkan juga pada 2000. Di sini pun sama 2000 mil. Yang sini pun sama 2000. Okay, jadi kita punya size dah tetap di sini. Jadi kita nak pergi pada zoom to fit. Kita akan fit pada kita punya PCB lah. Jadi kita punya size ni dah jadi 2000 mil kali dengan 2000 mil. Dan lepas ni barulah kita nak letak kita punya yang kita panggil sebagai tempat berpegang kita punya board ni. Jadi kita kena buat lubang setiap 4 penjuru. Jadi kalau saya zoom sini, okey, di kotak ni, okey, satu kotak ni adalah 50 mil pada paksi X dan juga 50 mil pada paksi Y. Okey, dan kalau kita lihat di bawah sini,
yang di bawah di ujung sini. Di bawah sini kita ada kita punya layer lah. Layer daripada top sampailah 52. Okey. Jadi apa yang kita nak buat hari ni adalah kita nak buat single sided saja. Jadi bottom kita tak jadi untuk single sided top kita tak perlukan. Label 1 kita tak perlukan. Jadi macam mana nak pergi label layer ada di sini. Dan kita punya layer setting. Jadi layer setting untuk kita punya design ni adalah top tak ada, kita buat bottom saja. Okey. Yang lain ni boleh on atau off. Mata ni maksud kita boleh display, kita boleh lihat ataupun kita tak boleh lihat. Jadi kita nak, kalau kita nak on atau off boleh, tapi nak buang tak boleh. Pasal kita ni dah tetap lah. Tetap. Okey. Jadi langkah kedua adalah kita nak dapatkan, nak letak kita punya yang kita bagi sebagai hole placement ni. Jadi kalau kita lihat, apa yang kita perlukan adalah 4 mounting hole, tempat kita nak mount ataupun kita nak pasang kita punya PCB. Jadi kedudukannya adalah pada 150 mm daripada pinggir PCB. Jadi 150 mm kat sini adalah pada 3 kotak 1, 2, 3 kotak sini. Berapa saiz kita punya lubang terpulang lah. Jadi bagaimana kita nak letak kita punya komponen. Kalau kita lihat di sini kita ada layer ni lah, layer active layer. Okey, kalau kita nak pergi pada layer yang lain, contohnya okey, kita nak pergi pada nak buat lubang, kita pergi pada yang ni 45 hole. Jadi bagaimana kita nak letak komponen, kita letaklah yang ni. Sebab sini ada hole ni, hujung sini kita ada hole. Ada yang lain lah, jadi kita pergi satu dulu, hole. Di sini ada drill size. Okey. Drill size adalah demi size dia. Berapakah saiz yang kita nak letak. Jadi saiz yang kita nak letak, contohnya ini dalam mil ni, dalam mil. Kalau nak lebih jelas, okay, kalau kita tukar ni menjadi inci. Jadi okey, masih sama. Jadi hole ni berapa inci? Okey, ataupun dalam cm. Yang kita lebih biasa kita gunakan dalam cm, dalam mm atau dalam cm. Jadi hole size ini adalah 1 cm dia maksud dia punya hole tu adalah 1 cm lah. Okey, jadi adakah 1 tu mencukupi? Pastinya tak cukup lah kan. Jadi kita pergi balik kepada mil. Okey. Jadi saiz yang kita biasa gunakan adalah, contohnya adalah yang ni adalah 1 cm. Jadi kalau kita nak letak katalah resize pada 50 mil, lebih besar lah 50 mil. Jadi ataupun pastinya kita letak pada 200. Sini besar. Jadi letakkan 3 tempat ni. 4 tempat, jadi lokasi dia adalah 3 kotak. 1, 2, 3. Okey, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Ni saiz dia punya jarak adalah 150. Ini adalah lubang pertama. Jadi kita letak juga pada bahagian atas. Yang kedua, yang ketiga, dan juga lubang keempat. Okey, dah habis, skip lah. Skip 2 kali. Seterusnya kita nak buat power plane. Power plane tu biasanya terdiri daripada laluan bumi. Biasanya ada juga power plane untuk laluan hutan bekalan. Tapi untuk latihan kita di Wakmal 8 ni, power plane yang kita nak khususkan adalah untuk laluan bumi. Jadi kenapa nak buat laluan bumi yang besar? Power plane tu maksud laluan yang cukup besar.
Kenapa nak buat dalam bumi yang cukup besar? Kerana kita nak satu adalah untuk dissipate semua noise yang pada laluan bumi supaya syarat yang kita dapat tu lebih bersih lah. Dan satu lagi dah untuk mengurangkan penggunaan bahan kimia masa kita buat etching. Jadi tujuan utama adalah untuk membersihkan kita punya signal lah. Kalau laluan bumi tu kecil, dia satu ada banyak gangguan. Satu lagi, kalau ada berlaku short, dia senang putus lah. Jadi bagaimana kita nak buat power plane ni? Okay, adakah kita nak gunakan elemen-elemen ni? Elemen yang 4 ni biasanya adalah untuk sambungan air wire yang begini. Jadi kalau untuk power plane, kita gunakan benda lain. Jadi untuk power plane, kita gunakan polygon. Tapi perkara pertama, layer ni pergilah pada bottom. Kalau kita nak buat power plane di bahagian bawah. Okay, untuk exercise kita tak gunakan bahagian atas, kita gunakan bahagian bawah saja. Jadi untuk power plane, daripada sini, jadilah polygon. Polygon, pasal kita nak buat yang baru. Okay, dan kalau lihat pada kita punya setting yang mula-mula di sini, ada width, okay. Bottom ni sama ada bengkok ataupun tegak. Kita ambil tegak dulu. Pasal kita punya size ni, dimension kita adalah segi 4. Jadi width tu kita tukar daripada 6 menjadi 32. Okay. Di sini ada banyak pilihan, ada solid, ada hatch, ada cut out dan seterusnya. Jadi kita ambil width 32, ambil solid. Okay. Di sini ada thermal relief on. Yang ini adalah drop open. Okay. Isolate ni masukkan 24. Unit ni semua dalam mil. Ini semua dalam mil. Atau mil ke tak, kita tengok sini lah yang kita dah settingkan ni. Kalau yang ni mil, maksud unit ni semua dalam mil. Jadi spacing ni adalah 32. Ini setting yang kita nak buat lah. Jadi width 32, isolate 32, spacing 32. Ni maksud dia punya size. Size dia punya power plane nanti. Okay, radius kosong, yang ini biarkan saja. Jadi kita bermula daripada bawah. Klik bahagian bawah, klik sekali. Nak tahu kat mana adakah kita punya location tu betul, tengok dulu sini. Ni kita punya koordinat. Jadi kita mulakan dengan kosong-kosong lah. Kosong-kosong. Jadi kita buat sampai bengkok ni, bengkok tegak atau sudut ni, tengok pada yang di sini. Okay. Duduk sini klik. Kalau yang ni tak klik tak apa. Jadi kita klik selepas L. Sini adalah pada 2000, klik sekali. Okay, kita klik sampai kosong-kosong balik. Kosong balik, klik sekali, dia akan ada. Signal name ni letakkan ground, GND ground. Signal name letakkan pada nama ground lah, GND. Okay. Dan ni akan ada garis putus-putus. Jadi kalau kita lihat pada I balik sini, klik pada yang biru ni, okay, dia akan ada size dia dan dia punya yang ni, signal name nama ground. Kenapa nak namakan sebagai ground? Jadi kita tengok kembali pada kita punya schematic tadi sebelum ni. Tu schematic kita di sini bawah ni, kalau kita tengok bawah ni adalah ground. Jadi kita punya label di sini, okay, kalau kita tengok sini adalah nama net adalah ground. Jadi secara tak langsung kita punya board yang ini kita jadikan dia sebagai bumi. Seterusnya kita nak susun komponen satu persatu dan nak masukkan dalam ni lah, dalam kita punya PCB. Jadi bagaimana kita nak susun? Adakah nak susun yang kecil dulu ke nak susun yang besar dulu? Jadi sebenarnya kalau tengok placement, tengok pada satu adalah logik. Kat mana kita nak letakkan. Sebagai contoh, saya ambil satu persatu. Setelah saya nak pindahkan, saya move. Okay. Setelah kita nak move di mana, kalau kita tengok katalah X1 ni,
dia ada banyak tanda plus di sini. Jadi X1 ni dia punya center dia di sini, plus di sini. Kalau kita letak sini, awak akan move dia punya nama sahaja. Jadi kalau kita nak move yang ni, kita letak sini lah, move. Ataupun pada atas ni, type X1. Okay, jadi dia akan move X1. Okay, katalah saya masukkan di dalam ni. Jadi kalau kita lihat, inilah connector untuk external connector, sama ada power ataupun lampu. Jadi kalau kita lihat di sini, konektor ni biasanya taklah letak di tengah. Jarang ada konektor dekat tengah. Konektor biasa dekat hujung-hujung. Di hujung-hujung. Tak logik konektor ni letak di tengah. Okey, biasa konektor di hujung macam ni. Di hujung begini lah. Okey. Dan bukan dekat lubang macam ni lah. Bukan di tengah. Jadi kalau nak rotate, boleh rotate lah. Klik right click, dia akan rotate. Di mana garis ni. Jadi kita letak dulu. Letak mana-mana tempat yang logik lah. Kita letak sini, di ujung sini. Dan kalau tengok, kuning ni adalah dia punya air wire. Air wire tu apa? Air wire tu adalah tempat sambungan. Kalau kita pergi balik di sini, sambungan yang hijau ni, wiring ni, itu akan terhasil nanti air wire. Air wire maksudnya belum ada sambungan secara fizikal ni. Dan kalau kita lihat, jarak ni antara komponen ni ke hujung sini, kalau boleh, lebih kurang 150. Okay. Yang ini macam rapat sangat ni. Kita akan jarakkan sikit ni, lebih kurang 150. Supaya komponen tu tidak terletak terlalu jauh lah. Jadi bagaimana kita nak susun, kita tengok pada kita punya sambungan ni. Sebagai contoh, kita tengok balik pada skematik kita. Okay, jadi X1 ni adalah untuk power supply. Sambung pada kita punya komponen pada LDR, kemudian pada yang lain. Jadi X1 lah sambungan pada yang ni. Jadi X2 ni adalah untuk kita punya ni, kita punya relay, sambungan relay di sini, X2. Jadi X2 hampir dengan relay, X1 hampir dengan power supply. Okay, jadi kita tengok semula di sini. Jadi kalau kita move balik, okay. Setelah kita nak move yang X2, X2 dan juga relay. Jadi di atas ni, letakkan nama dia X2. Okay. Jadi yang ni, remove. Letak X2. Terus saya letak di ujung sini. Dan yang ni adalah K1. Ambil di sini tengah ni, boleh terpulang lah. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, relay ni. Okay. Relay sambungan yang paling dekat adalah yang ni lah. Sini dan sini. Jadi relay ni boleh sambung antara X2 dan juga relay yang ini. Jadi kalau kita nak rotatekan pun boleh. Jadi kalau macam mana nak tentu dia berada pada keadaan yang sesuai atau tidak. Okay. Jadi kalau kita lihat kita panggil dia punya laluan laluan sini, kalau boleh yang paling pendek lah, kalau boleh. Sebab apa laluan paling pendek? Sebab kita nak buat dia punya routing tu mudah. Jadi kalau tak dapat paling pendek, tak apalah. Okay. Kita move saja. Okay. Kalau nak buat macam ni pun boleh. Dia terpulang ni. Kita tengok kita punya option nantilah. Bagaimana dia punya sambungan. Okay. Contoh saya letak macam ni. Dan untuk letak komponen jangan ditindihkan. Jangan tindihkan macam ni. Bukan. Ini bukan SMD. Kalau space mount device tak apa. Kalau device biasa janganlah. Okay. Untuk dia punya label tak apa. Kita boleh tindihkan. Okay, jadi kalau yang ni jarak paling minimum adalah 50 mil daripada hujung sini. Okay, daripada hujung ni paling minimum. Jadi kalau letak 100 ataupun 150 tu bersesuaian lah.
Macam ni kalau awak nak letak 150 boleh, nak letak 100 pun boleh. Yang penting lebih daripada 50 mil. Jadi kalau kita ambil satu persatu, contohnya kita ambil diode ni di 4. Jadi di 1 buh balik, di 1. Okey, kalau kita rotate di sini, dia paling sesuai di sini. Yang paling sesuai lah. Jadi kita susun je dulu. Nanti kita akan buat balik. Inilah kita punya air wire kita susun dahulu. Supaya kurangkan dia punya pertindihan ni. Kurangkan. Bukan tak boleh ada pertindihan. Boleh. Tapi kalau boleh kurangkan pertindihan itu. Jadi kita masuk satu-satu. Jadi R3 letak di sini. Contoh saja. Kita buat dulu. Okay, kalau nak mudah, kita masukkan dulu. Masukkan mana-mana dulu. Masukkan dahulu. Okay, ni akan ada yang kita panggil sebagai air wire. Dia macam mana nak kita nak update kita punya sambungan ni. Okay, kita pergi pada yang ini. Redness. Kalau tengok ni akan ada persilangan ni. Di redness, nanti dia akan gelapkan semua ground ni. Okay, gelapkan semua ground. Dan kalau perhatikan di sini, okay, ground ni dia akan ada plus ni. Ini kita panggil sebagai thermal relief. Mana-mana ground akan tersambung secara fizikal lah. Okay, akan ada plus di sini, ni pun ada plus, ni pun ada plus. Jadi macam mana kita nak clearkan balik? Okay, kita pergi pada rip up. Zoom semula, kita pergi pada rip up. Klik di hujung sini. Klik sekali, klik 2 kali. Dia akan update balik lah. Jadi lepas itu barulah kita susun semula. Jadi kalau tengok ground ni tak sambungan ni, tak ada sambungan. Jadi kemudian kita barulah susun semula, nak mudah. Okay, jadi hari ni saya rotate balik sebelah atas. Jadi kalau boleh sambungan tu minimum paling itulah. Dia cross kita panggil sebagai dia punya persilangan tu kalau boleh yang paling minimum. Kalau boleh, kalau tak boleh tak apa, tak ada masalah pun. Okey, jadi yang ini mungkin kita boleh letak sebelah atas ni. Nak letak auto router boleh, tak ada masalah pun. Tapi kita belajar di sini untuk buat secara manual. Okey, dan kita pergi redness mula untuk update kita punya sambungan. Kemudian ribak balik. Okey, jadi sambungan macam ni tak macam kurang lah. Macam tadi lah.
Okey, dan jarak minimum komponen kalau paling kurang adalah 50 mil. Yang ini kalau dari sini kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Dari 4 kali 50 lebih kurang 200 mil. Jadi tak boleh terlalu rapat dan tak boleh terlalu jarak lah. Okey, ni kita punya sambungan secara secara ringkas. Dan kalau kita nak ubah-ubah dia punya position katalah yang ini terlalu, kalau kita lihat di sini dia ada R3, ada nama BC547. Okey, di satu yang ini dia balik, kalau kita tengok ni adalah macam terlalu serabut, bagaimana kita nak offkan. Okey, jadi kalau kita tengok sini nama BC47, kita klik sekali, ini adalah pada level 27 value. Okey. Okey. Yang T2 ni pada 25 name. Okay, bagaimana kita nak offkan kita punya nama ni. Okay, pada layer setting ni telah kita nak offkan BC547 kita pergi tadi pada 27 value ni, mata ni kita terpejam lah. Maksudnya dia akan tak ada dia punya nama tadi. Okay, dan kita boleh susun semula lah 3, T1. Okay, kalau nak ubah nama-nama ni, contohnya K1 ni, kita klik pada K1 ni untuk ubah dia punya lokasi. Kalau untuk nantilah kalau untuk kosmetiknya. Untuk yang ini nak ubah boleh, tak nak ubah tak apa, kita pulang pada awal. Sebab yang ini kita tak buat verification ni, yang ini kita hanya nak buat design saja. Okay, dan fabrication biasanya nama-nama ni kena biasanya lah kalau tulisan tu biasa tegak je, tak ada satu yang tegak, satu melintang, jarang-jarang. Okay, jadi sebagai contoh kita dah buat yang ini. Okay, kalau rasa nak matikan, nak disablekan yang nama-nama ni pun boleh disable balik. Pada yang ini dah 25 tadi 25 T ni kita matikan, jadi hanya ada komponen sajalah. Okay, jadi bagaimana nak buat routing kita pergi pada yang ini, route air wire. Okay, ni pada bottom bukan pada top kita hanya pergi pada bottom sahaja. Okay, ni drill ni adalah dia punya untuk VR, kita tak guna VR jadi width adalah drill ni untuk drill VR ni kalau kita nak buat double sided. Okay, jadi untuk hari ini kita nak buat hanya width yang ini saja, iaitu pada width 32. Okay, nak buat besar lagi boleh, nak buat tapi jangan kecil daripada 24 ni. Kalau untuk mesin yang kita nak buat etching nanti di makmal, dia kalau 24 dia senang putus. Okay, jadi kita ambil ni pada 32. Okay, saya zoomkan satu persatu. Okay, kita buat wiring, buat air wire. Di sini adalah kalau kita klik sekali dia akan hanya pergi pada sudut sahaja. Jadi kalau nak buat bengkok-bengkok, ini pergilah pada yang inilah, bengkok ataupun yang begini. Bawah ni kalau boleh bengkok bulat lah, kita peluang pada awak. Okay, jadi kalau kita buat bengkok begini, klik satu, sambung. Jadi kalau lihat di sini kita dah ada dia punya nama net BCC. Kemudian kita sambung yang obvious dulu, yang mudah dulu. Jangan sambung yang advance dulu, yang senang dulu. Okay, jadi di hujung sini okay, tapi yang mudah dulu, yang susah kemudian ya. Okay, jadi ada N ringgit 1 nama net nama net. Kita punya atas dulu
Okay, jadi kalau hujung sini nak besarkan, misalkan katalah saya ambil 40 contoh 40 ataupun 50, sebab 50 lah nampak sikit Okay, ni sebab kita nak sambung pada lampu jadi dia punya net tu kena besar sikit lah. Okay, dan last yang terakhir kita buat 40. Okay, jadi macam mana kalau kita dah buat ni, okay, cuba bagi contoh bagaimana dalam BGC ni tak puas hati lah nak padam balik, jangan delete kalau nak padam balik pergi pada yang ni, flip up sekali, klik sekali sampailah dia punya dapat wire balik okay. Jadi katalah di sini kita nak pergi balik pada kita punya route wire ni, pergi pada 40 untuk kita punya BCC. Untuk design ni sebenarnya perlukan creativity, macam mana nak cari dia punya solution untuk kita punya routing layer perhatikan ni tak sambung lagi sambung direct lah okay. Jadi ini sambung kita yang terakhir lah, yang akhir sekali. Dan kalau kita tengok pada redness balik okay, dia akan sambung semula. Maksudnya kalau tak ada kuning, maksudnya dia okey lah, dah tersambung ni yang design ringkas kita lah. Jadi bagaimana susun tu terpulang pada awak. Jadi susunan ni dia tidak tetap lah okay. Jadi kalau kita lihat yang di sini ni adalah jarak yang kita dah setkan tadi. Ni spacing tadi lah yang kita jarak kita tadi adalah ni 32 mil yang kita jarakkan. Kalau jarakkan lagi lebih besar, kita boleh adjust balik lah pada kita punya setting yang awal. Okay, seterusnya kita nak buat labeling ni untuk documentation. Jadi kalau kita lihat dekat arahan dia sudah tulis geometrik pada layer T.Q ataupun layer 51. Jadi yang pertama pergilah pada ini kalau kita lihat, kita pilih dekat ini, dekat erat wire ni, dia hanya boleh pilih bottom dan top. Okay, kita pergilah pada A, okay, iaitu text. Kemudian kita pergi pada layer. Okay, text pergi layer, patutnya dia boleh pilih untuk layer yang lain. Okay, contohnya katalah metrik AA 22 34 56. Okay, yang ni pergi pada 51 T.Q. Okay, dia letak di mana-mana lah. Terus saya letak di bahagian atas ni. Jadi langkah seterusnya lah untuk buat printing print. Jadi untuk print, jangan terus print jadi kita nak print satu bahagian komponen, satu lagi bahagian routing. Jadi untuk print bahagian komponen, okay, kan ada 5 layer. Pada layer ni cari dulu 5 layer iaitu dimension. Dimension adalah layer 20, yang ni ada. Okay, yang kita nak layer ni dimension. Kita padamkan dulu. Yang ni pad kita padam, kita disablekan dulu pad disable, biar disable, unrouted pun disable. Okay, kita akan ada dimension, kita ada perlukan dimension layer 20 di place okay, layer 21
Be please. Be please tak perlu, kita offkan. Origin, offkan. T-names ni kita onkan balik ya. Onkan semula lah. Okay. B-names tak perlu. Okay, B-value pun tak perlu. Kita sampailah di bawah ni pun kita offkan ni. Kita off. Kita tak perlu ya. Keyholes ada. Kemudian sampailah document layer, TDocu. Okay. Dengan layer ini sajalah. Okay, maaf, satu lagi ialah kita punya bottom dan top kita pun offkan. Inilah kita punya komponen ni. Kita bagi sebagai komponen layout. Ada dimension, ada tplace, ada tname, torigin tak perlu, tname, ada holes, okay, 45, dan last sekali adalah 51. Okay, yang ni kita print dahulu ya. Kita printkan dalam PDF ya. Okay, dalam PDF dan hantar yang inilah. Yang ini saya buat. Okay, sama ada caption. Caption ni letakkan ni. Caption ni saya nak tengok awak punya location ni. Location ni lah awak punya nama. Saya perlukan caption ni. Kalau nak black, dia akan semua hitam lah. Okay, tak kisahlah. Nak black ataupun tidak ni. Tak kisah. Okay, caption. Size factor, kalau nak besarkan lagi, boleh besarkan 4. Contoh dia jadi besar lah, jadi 2 buku surat. Jadi, yang tadi tu, okey lah tu 2. Okay. Dan okey, jadi kita akan print. Yang pertama lah untuk yang ini. Okay. Pertama ni kita tukar komponen ni. 8. Okey, nanti kita tengok dia punya komponen dia. Kemudian kita print yang satu lagi, di layer untuk routing, berbeza sedikit. Jadi dimension ada. Okey. Kemudian bottom dimension, tplace tak ada, tname tak ada. Okey. Jadi ada holes, bias dan pad. Okey. TDocu, bias, okey, 17 dan 18. Jadi untuk routing adalah bottom, pad, bias, dimension, holes dan juga TDocu. Okay. Dan kemudian kita print semula kita print semula lah untuk dua bahagian yang ini. Bersama saya perlukan caption dia. Untuk bahagian routing. Okay, jadi antara dua file lah. Satu untuk komponen, satu untuk routing. Jadi kalau kita nak onkan semula, saya pun tak ingat onkan mana, kita onkan dah semua. Kita dapatkan semua balik benda ni. Kita dapatkan semula, kita onkan dah semua. Jadi hantar dua file yang awak perlu print tadi, satu untuk komponen dan satu lagi untuk routing. Okey, jadi itu saja untuk kita punya lab ke-8, iaitu untuk PCB design.